ada dalam catatan sejarah bagaimana sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal dan sebagainya diseksakan secara fizikal, diletakkan di atas padang pasir, diletakkan batu di atas dada dan sebagainya. Tapi jawapan yang diberikan oleh Bilal ialah ahad, 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 mengesahkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cabaran-cabaran yang dilalui oleh sahabat-sahabat Rasulullah dan baginda sendiri semasa awal penyampaian Islam ataupun dakwah Islamiah itu sendiri. Dengan pelbagai siksaan secara fizikal ini, bila tak cukup, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, mana semakin sehari walaupun dilakukan penyiksaan, walaupun dilakukan pelbagai fitnah, habis channel televisyen, habis surat khabar fitnah dan sebagainya, Islam terus berkembang. Mana daripada sehari ke sehari, kehorama orang bukan Islam memeluk Islam tidak lain dan tidak bukan kerana melihat kebenaran, kesucian yang ada, contoh-contoh yang ditunjukkan oleh tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Semakin sehari semakin ramai orang masuk Islam, semakin sehari semakin ramai orang masuk Islam. Oleh kerana itu, maka pihak musuh Islam, pihak kafir Quraisy pada masa itu menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan tawaran supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menghentikan gerakan dakwah ini. Gapo hak dia beri tawar? Disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu ni berdakwah kerana kamu nak kepada tahta, kamu nak jadi raja? Adakah kerana mu nak jadi raja yang mu sungguh duk buat kerja ni? Kalau hari ni nak jadi tok wakil ke, nak jadi esko ke, nak jadi menteri besar ke? Dah, musuh-musuh Islam hari tu dia mikir lagu tu dah. Dia mikir bila Nabi duk berdakwah ni, dia ada ingatkan Nabi ni nak jadi raja. Jadi pemikiran musuh Islam yang hari tu dengan hari ni masih tidak berbeza. Supaya tu je. Dia duk mikir bila kita buat kerja, ni tak ada kerja lain ni, kerana nak jadi wakil rakyat. Tu je dia nampak sepit je. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk menjadi raja. Ataukah kerana mu buat kerja ni, kerja dakwah ni, kerana mu nak kepada harta? Kalau mu nak kepada harta, maka kami akan kumpulkan harta orang kaya di tanah Mekah ni, kami akan berikan kepada kamu supaya kamu jadi orang yang paling kaya di kawasan ni. Ini tawaran musuh Islam. Supaya juga dengan pemikiran hari ini, gerakan-gerakan dakwah tercabar dengan tawaran-tawaran harta. Bukan saja kepada pimpinan-pimpinan, orang kampung punya tawar harta. Dah, nampak aktif sikit dia buat kerja dakwah, dia duk berapa? Sehari dua baru ni ditawar dengan RM100 seorang pelajar, anak-anak pelajar. RM100. RM100 ni barang hak mari boleh jadi sekali dalam hidup pun tak tahu. Boleh jadi sekali dalam hidup mari tawaran ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pilihan raya tak mari dalam tahun 2012 ni, boleh jadi adik kakak boleh terima lagi tahun depan. Hujung tahun depan boleh terima sekali lagi. Tapi kalau pilihan raya mari bulan 3 ni, mari bulan 4, bulan 5, bulan 6 ni, adik kakak akan rasa sekali ni je. Sebab barang ni, barang hak mari sekali setahun, boleh jadi sekali 5 tahun, boleh jadi sekali dalam hidup. Namun tawaran-tawaran ini, kalau ambo dengar hak dah ambo pergi nak terima ni kak, nyo syarah ni supaya lagu ni lah, supaya puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab dulu sarah kepada puak-puak Islam ni nak gapo. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditawarkan dengan harta. Ditawarkan kalau mu nak harta, bukan RM100 nak bui. Kami akan kumpulkan harta orang kaya dan kami akan berikan kepada kamu supaya kamu jadi orang paling kaya. Ataukah kerana wanita yang ingin kamu kahwini, kalau mu duk berdakwah ni kerana nak kepada orang tina, kami akan cari orang tina hak comel di kalangan kaum Arab ni.
kami akan berikan kepada kamu supaya kamu boleh kahwini mereka. Jadi tawaran-tawaran zaman jahiliah dulu, dia mari supa dengan perkara ni. Orang ni duk kecek 3 tahun. Yang pertama tahta. Nabi ditawar untuk jadi raja, maknanya tahta. Yang kedua harta. Nabi ditawar untuk jadi orang paling kaya di kawasan itu, harta. Yang ketiganya wanita. Jadi 3 tahun zaman dulu tu masih laku lagi pas ke zaman ni. 3 tahun ni juga. Namun apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya diletakkan matahari di sebelah kanan dan diletakkan bulan di tangan kiriku, namun untuk berhenti daripada kerja dakwah ini tidak sama sekali. Ini adalah merupakan satu penegasan yang cukup hebat. Dan kita yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka inilah juga penegasan. Ambillah nak ambil duit 100 riyal. Ambillah lepas ni nak ambil duit 500 riyal. Ambillah apa-apa saja sumbangan-sumbangan daripada kerajaan. Namun untuk berhenti kerja dakwah ni, patutnya kita kena jawab seperti mana kalau kita sambut peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab seperti itu juga. Maknanya ambil 100 riyal, ambil 500 riyal untuk berhenti daripada gerakan dakwah ini, tidak sama sekali. Ini adalah merupakan ungkapan prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kena diikuti oleh setiap orang yang mengaku dia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian hari ini kita dah dengar dalam masyarakat hari ini, rata-rata bukan Pak Cu Jise ni orang bukan Islam, orang Cina. Dia bersama dengan kita tiap-tiap kali program. Mana-mana hujan, ribut, angin pun dia ada. Apa nak sebut kita orang Islam ni? Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping hamba sebut saat ni, dah bapa yang kita sambut peristiwa hijrah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Malaysia hari ni, orang duk kata, puak pah ni duk berjual gapo lagi? Duk berjual nak gapo lagi? Ya, dia tanya nak gapo lagi saat ni? Dia duk mikir atas 3 tahun tu je, atas 3 tahun. Nak royak perjuangan untuk mengisi perut ni, perjuangan perkauman, perjuangan batil ni, dia memang berkisar kepada 3 perkara saat ni je. 3 perkara saat ni. Dia kata nak berjual gapo lagi di Malaysia ni? Semaya boleh dah. Semaya boleh dah. Puasa boleh. Keluar zakat boleh. Pergi haji boleh. Nak gapo lagi dok bombong dok syarah dah. Nak gapo lagi? Ini juga yang disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia kakak, kita kena ingat. Bukan sebab tak boleh semaya. Semaya boleh semaya. Boleh semaya, tak ada apa-apa. Rasulullah ditawarkan untuk jadi raja. Tak kira raja tak boleh semaya. Ditawarkan untuk jadi raja. Raja tak kira tak boleh semaya. Rasulullah ditawarkan harta. Bila banyak harta, masjid boleh tak buat. Hari ni duk gagal masjid besar dah di Malaysia, masjid banyak di Malaysia. Nak apa lagi? Dah, nak keluar zakat. Tak ada masalah nak keluar zakat. Siapa dia ada duit, boleh keluar zakat. Nak puasa. Tak ada siapa dia tahu puasa. Moga kita puasa senyap-senyap je dulu. Maknanya semua kerja tu telah pun boleh dilaksanakan di Mekah. Tapi bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda makna memilih untuk berhijrah, meninggalkan harta benda, meninggalkan saudara mara, meninggalkan sahabat handai, meninggalkan tanah air, tidak lain dan tidak bukan oleh kerana Islam tidak boleh ditegakkan di Madinah. Undang-undang Islam tak boleh nak tegak. Walaupun ditawarkan untuk menjadi raja, tapi raja ni masih kena menggunakan perlembagaan lokrik. Tak boleh nak guna perlembagaan Islam. Kena guna perlembagaan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi itulah suasana yang ada di Malaysia ni. Sebab tu kita umat Islam menjadi kefarduan kepada kita seperti mana Nabi melakukan hijrah, menjadi kefarduan kepada kita meneruskan perjuangan ini sehingga Islam ditegakkan, keadilan boleh disemarakkan, di mana keadilan boleh diratakan kepada semua rakyat, bukan saja kepada orang Islam tapi kepada semua manusia,
dituahkan kepada semua makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.